Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Faizatun Nadira binti Rusli. Pada pagi ini, saya akan berkongsi tentang cerita rakyat setiap kaum. Untuk bahagian pengenalan, cerita rakyat ini merupakan cerita yang disampaikan oleh masyarakat yang terdahulu yang mempunyai pengajaran dan nilai murni yang tersendiri. Namun, cerita rakyat ini tidak tertakluk kepada kaum Melayu sahaja, namun ia meluas kepada semua etnik yang ada di Malaysia seperti Cina, India, Kadazan, Iban, Asli dan lain-lain. Cerita rakyat ini juga merupakan satu warisan budaya kepada semua etnik untuk disampaikan kepada generasi muda. Namun disebabkan cerita rakyat ini disampaikan secara lisan, ianya agak sulit untuk mengetahui siapakah pengarang sebenar untuk setiap cerita yang disampaikan. Seterusnya, beralih kepada ciri-ciri dan fungsi cerita rakyat. Ciri-ciri yang pertama disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, kaya dengan nilai murni, penggunaan bahasa yang indah, bersifat tradisional dan mempunyai banyak variasi. Seperti yang kita tahu, cerita rakyat yang kita dengar sekarang mempunyai banyak variasi kerana ia akan memudahkan untuk kita memahami dengan mudah tentang cerita yang ingin disampaikan. Untuk fungsi, pertama berfungsi kepada pendidikan. Ianya untuk memberikan pengajaran dan iktibar dari setiap cerita yang ingin disampaikan. Kedua, berfungsi sebagai hiburan, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat yang mendengarnya. Seterusnya, saya beralih kepada contoh cerita rakyat dari setiap kaum. Untuk kaum Melayu, saya memilih cerita Si Tanggang. Kisah ini mengisahkan tentang seorang anak yang telah disumpah oleh ibunya menjadi batu akibat rasa bongkak dan angkuh di dalam dirinya yang tidak mengaku ibunya apabila beliau telah menjadi kaya raya dan telah berkahwin dengan anak sultan. Untuk kaum India pula, saya memilih kisah 6 orang buta melihat gajah. Cerita ini mengisahkan tentang 6 orang buta yang tidak pernah melihat gajah. Lalu mereka pergi melihat gajah tersebut. Lalu mereka menyentuh setiap bahagian tubuh gajah itu dan mereka memberi pendapat mereka tentang sentuhan yang mereka pegang tersebut. Tetapi mereka berenam memberi pendapat yang berbeza. Lalu mereka bergaduh dan bertengkar tentang siapakah yang dapat mengetahui rupa gajah tersebut. Namun akhirnya mereka berenam masih tidak dapat mengetahui bentuk gajah itu. Untuk kaum Cina pula, saya memilih cerita cara menimbang gajah. Seorang kaisar dari negeri Cina telah mendapat hadiah yang besar dari negeri India. Hadiah tersebut berupa seekor gajah. Kaisar tersebut tertanya-tanya tentang berat gajah tersebut, tetapi mereka tidak mempunyai penimbang yang besar untuk menimbang gajah tersebut. Pada suatu masa, mereka pulang ke istana lalu mencari pendapat cara untuk menimbang gajah tersebut. Lalu anak putera mahkota telah memberi pendapat beliau untuk meletakkan gajah tersebut di dalam sampan, lalu meletakkan batu bata di dalamnya untuk mengukur berat gajah tersebut. Lalu gajah tersebut dapat ditimbang dengan betul. Akhir sekali, untuk kaum Iban, saya memilih cerita Menggin, seorang pemburu yang handal. Kisah ini bermula dengan seorang lelaki yang bernama Menggin yang handal menggunakan sumpit. Pada satu hari, beliau telah masuk ke dalam hutan untuk memburu. Tetapi keadaan hutan ketika itu sangat sunyi kerana tiada bunyi-bunyi burung. Apabila keadaan menjadi begitu, Menggin pulang dengan rasa kesal kerana tidak mendapat hasil buruan. Lalu beliau pergi ke sebuah sungai untuk mencuci mukanya. Tiba-tiba dia ternampak seekor burung enggang duduk di atas pohon. Beliau mengatur langkah dengan berhati-hati untuk menyumpit burung tersebut. Lalu akhirnya beliau dapat menyumpit burung tersebut dan burung itu jatuh ke tanah. Pada kesimpulannya, setiap etnik mempunyai cerita rakyatnya yang tersendiri. Setiap kisah yang diceritakan mempunyai pengajaran dan iktibar untuk kita pelajari dari kisah tersebut. Namun, cerita rakyat ini semakin dilupakan pada zaman sekarang. Oleh itu, masyarakat muda
sekarang perlu mengangkat semula kisah-kisah rakyat ini supaya generasi akan datang masih mengetahui kewujudan cerita rakyat ini dan dapat diteruskan kepada anak-anak mereka di masa akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.